Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, minta maaf line kita walaupun dia bawa pokok ni tak berapa jelas sikit ya. Apa pun sahabat-sahabat sekalian, yang tadi dah masuk lebih kurang 100 orang ya. InsyaAllah on the way tu, yang lain tu akan masuk semula insyaAllah. Cikgu Din, kalau boleh dengar jelas tak suara saya di sini Cikgu Din? Sebelum kita nak mukaddimahkan pengajian tasawuf ringan kita ini, agaknya jelas ke tidak suara saya, sahabat-sahabat sekalian? Boleh dengar jelas ke tidak suara? Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Kak Ruzi boleh dengar jelas suara ya? Boleh dengar jelas ke suara kita daripada Bandar Baru Bangi, Seksyen 9 ini? Kalau boleh dengar jelas, alhamdulillah. Harap rakan-rakan dapat respon. Apakah suara kita ni jelas didengar ataupun tidak? Okey, baik. Terima kasih Wan Izzul Hilmi. Ya Allah, terima kasih banyak. Baik. Hari ni Wan Izzul Hilmi, Kak Ruzi, rakan-rakan, kita nak bicarakan tajuk baru Cikgu Din. Itulah tajuk Mutiara Tasawuf. Tadi kita dah mula separuh, terhenti sebab lain. Kita mula dari semula. Tak apa Cikgu Din. Kita nak bicara tentang tasawuf. Soalnya, kenapa kita nak bincang tentang tasawuf? Seperti yang saya sebut tadi, sirah Nabi kita dah habis fasa Nabi di Mekah. Maknanya, Nabi duduk di Mekah, sudah pun selesai kita bahaskan dengan cara yang mudah dan ringkas itu. Sekarang bermulalah sirah Nabi itu fasa baginda di Madinah, lebih kurang 10 tahun. Maka oleh kerana itulah kita nak cuba selang-selikan setiap hari dalam 2 siri kuliah kita. Pertama, kita nak teruskan sirah Nabi, bermula Nabi SAW di Madinah. Dan satu lagi kuliah, kita nak cuba berkuliah tajuknya tasawuf. Tajuknya tasawuf. Okey, baik. Cikgu Din, Ustazah Nur Hazlina Mak Jali, terima kasih. Murid saya Abdul Hakim Datuk Azam, terima kasih Kim. Lia dan Ia, Mutoligat daripada Seberang Taki jelas ya, alhamdulillah, terima kasih Mutoligat. Hasan Ar-Rifai, terima kasih San. Rakan-rakan lain, Nazim Akhtar, terima kasih Z, masuk istiqamah dalam kuliah kita. Nozuriati, terima kasih Ti, selalu dalam majlis kita ini. Suhaimi Maknuh, terima kasih Mi. Begitu juga rakan-rakan yang bersama kita pada pagi ini, ramai ni. Salmi Ismail, Kota Baru, terima kasih Mi. Begitu juga Denggasi dan juga Muhammad Saifuddin Abadin saya. Terima kasih Abadin ya. Hari ni Abadin kita nak bercakap tajuk baru, itulah berkenaan dengan tasawuf. Kita selalu dengar Cikgu Din, begitu juga Izzul. Apa yang kita selalu dengar, ada orang kata tasawuf ni tak boleh belajar selagi kita tak mahir fiqh, tak alim Quran, tak faham tafsir, tak boleh bahasa Arab dan lainnya. Inilah selalu kita dengar dalam masyarakat kita. Soalnya, apakah betul begitu? Kalau betul lah selagi kita tak alim fiqh, tak tahu tafsir, tak pandai bahasa Arab, maka kita ditegah ataupun tak boleh, kata mereka, nak belajar tasawuf. Soalnya bila kita nak alim tu? Bila pula kita nak boleh faham tafsir Quran tu Cikgu Din? Atau bila pula kita nak mahir bahasa Arab, barulah kita boleh belajar tasawuf? Dah kalau cakap-cakap seperti itu betul? Ni yang kita nak bincang secara mukaddimah sahaja. Apa dia tasawuf, apa perbahasan tentangnya, dan juga kenapa perlu bertasawuf. Dan sudah pasti apa yang akan kita bincang ini, sahabat-sahabat sekalian, ayanda Cikgu Kasmang saya, tidaklah terlalu mendalam. Ini adalah kerana saya pun tak tahu banyak tentang tasawuf, apatah lagi nak kata ahli tasawuf, bukan. Cuma apa yang kita nak bincang ini adalah pengenalan, gambaran awal, asas kepada tasawuf itu. Adapun secara mendalamnya lagi, kita boleh rujuklah kepada guru-guru yang alim, kepadanya guru-guru yang mursyid, kepada orang-orang soleh yang memang bersifat dengan sifatnya tasawuf,
lurus, benar, jujur, untuk kita dapat satu panduan yang lebih jelas dalam ilmu tasawuf ini. Anggaplah hari ini mukaddimah sahaja, saudara saya, saudara Hasan Ar-Rifai. Dan karya yang akan kita jadikan asas. Setiap kuliah kita ni Cikgu Din rupanya ada asas ya. Asas kitab yang kita bahas. Macam sirah, kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis pada tahun 79 itu oleh Al-Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Tetapi ada pun perbahasan tasawuf ringan, tasawuf asas, tasawuf mukaddimah ini kita jadikan satu karya susunan ringkas kami sekitar 9 tahun dan dulu. 9 tahun sudah Allah menghendaki kami, mentakdirkan kami dapat menyusun satu karya ringan berkenaan tasawuf, iaitulah Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah. Ini karya ni sudah ditulis 9 tahun yang sudah. Dan juga kami membuat satu sambungan kepada kitab putih tadi, masih lagi perbahasan yang sama, Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah siri yang kedua. Jadi dua karya ini sahabat-sahabat sekalian akan kita jadikan asas kepada perbahasan ilmu tasawuf yang ringan ini ya. Baik Cikgu Din. Liari, terima kasih. Khairul, terima kasih you. Mari, alhamdulillah. Waalaikumsalam you. Okey. Kita sedang bahas tentang tasawuf you ya. Okey. Sahabat-sahabat sekalian, bila sebut tasawuf, agaknya apa dia tasawuf? Apa diakah yang dimaksudkan dengan tasawuf? Maka jawabnya Cikgu Din, tasawuf ni tak lain tak bukan, nak terjemah mudah, maksudnya suci ataupun bersih ataupun tenang ataupun tenteram ataupun nampak tu. Itu maksud tasawuf dengan mudah. Seakan-akan dia nak gambarkan kepada kita, bila sebut suci, bersih, tenang, tenteram, lurus, benar, jernih, ikhlas, ni semua sekali perbuatan pada jiwa Cikgu Din. Kita tak boleh kata tengok orang tu pakai segak, ikhlasnya dia. Kita tak boleh kata. Kita kata nampaknya Ustaz Datuk Rashidi tu sekian je orangnya. Mesti dia ni begini orangnya. Pun kita tak boleh nak kata Cikgu Din. Nak menunjukkan apa dia? Tasawuf ini rupanya perbahasan tentang jiwa, tentang jiwa Kak Kamsiah. Tentang jiwa Ustaz Khairul Abbas saya. Yang mana tasawuf ini kata ulama mempunyai banyak sangat makna dan definisinya. Kalau kita tengok kepada satu perbahasan tentang tasawuf ni, kata ulama ia terbahagi kepada dua Cikgu Din. Dia terbahagi kepada dua bahagian. Maaf kawan-kawan, saya selalu bila mengajar ni sebut nama Cikgu Din sokmo. Anggaplah Cikgu Din ni ketua kelas kita. Ketua kelas kita ya. Okey, baik. Cikgu Din dan rakan-rakan sekalian, bila sebut tasawuf, kata ulama definisi dia terbahagi kepada dua jenis, dua bahagian Cikgu ya. Dua bahagian Syekh Khairul. Pertama, definisi dari segi bahasa. Dari segi bahasa dan dari segi istilah. Jangan lupa tu. Bila nak bercakap tentang definisi makna tasawuf, ulama kata dia terbahagi kepada dua jenis. Awak nak definisi dari segi bahasa ke, atau awak nak definisi dari seginya istilah? Dah apa beza bahasa dengan istilah Cikgu Din? Beza dia tak banyak sangat. Kalau definisi tasawuf dari segi bahasa, maka huraian dia pendek-pendek sangat. Pendek-pendek sangat Nurhayati. Tak panjang. Tetapi kalau nak tahu panjang lebar definisinya, kita bahaslah definisi tasawuf dari sudut istilah. Itu bezanya. Kalau perbahasan itu dari segi tasawuf bahasa ataupun lughatan, dalam bahasa Arabnya sebut begitu, pendek huraian makna perkataan itu. Tetapi kalau dibahas dari sudut istilah, maka panjang lebar definisi tasawuf, apa maksudnya, apa pengertiannya. Maka secara asasnya kita dah tahu Siti Nurbaya, kita dah tahu dah sekarang apa dia. Abadin Syamsuddin saya, kita dah tahu.
Makna tasawuf ni ada dua pembahagian makna dia dari segi bahasa dengan istilah. Lughatan wa istilahan, dan juga istilah. Baik. Kita dah sebut tadi nak bahas rengang-rengang saja Cikgu Ding ya. Bila sebut tasawuf dari segi bahasa lah contohnya. Apa contoh definisi dari segi bahasa tu? Jawabnya banyak Cikgu Ding, banyak. Lebih kurang kata ulama ada 2000 ta'rifan tasawuf dari segi bahasa. Banyak Cikgu Din. Banyak 2000 ta'rifan. Dan 2000 tu pulaknya Kak Ruzi saya pun tak tahu semua, tak tahu. Yang tahunya tu adalah 2-3 sahaja, tak tahu banyak. Sebab kita kongsi pengajian tasawuf ni basic atau asas sahaja. Basic atau asas sahaja. Daripada 2000 ta'rifan tasawuf dari sudut lughatan bahasa yang kita sebut tadi, adalah 2-3 yang kita tahu Cikgu Ding ya, 2-3. Apa dia 2-3 tu? Tu nak ini. Ada orang kata tasawuf ni berasal daripada kalimah as-safa'u, yakni bersih, suci, murni. Kerana memang tujuan tasawuf ni Cikgu Ding tak ada sebab lain melainkan nak bersih, nak suci, nak murni batin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah terima, Allah tengok, Allah pandang kita. Kita Cikgu Ding kalau pergi kenduri kahwin, maksud saya sebelum COVID-19 lah, ataupun kita pergi tempat keraian, atau hatta kita pergi masjid pun, adik Siti Safiah saya, Liari saya, guana keadaannya, bila kita pergi tempat orang ramai, kita tentu pakai segok. Contoh Cikgu Din ya, pakainya songkok, sendeng pulak ke kanan. Kemudian pakai baju batik Cikgu Din, kacing sampai ke tekak ni. Dah lah pakai baju batik, pakai necktie pulak, tak ada kemah sangat. Dipakainya baju batik dan necktie, di-tie-in masuk baju dalam pulak baju batik Cikgu Din. Kemah sangat ni. Disperainya minyak wangi lah, Impulse ke, Ashante ke, bedak sakura, kutikura ke, terpulang lah. Kenapa? Kerana supaya orang tengok bersihnya, dah segoknya si fulan ini, supaya kita suka dekat dengan dia. Ni nak menunjukkan bahawa kalaulah batin itu dibersihkan dengan bersih, lurus, hati, ikhlas, benar, jujur, maka ia menjadi tempat dekatnya kita dengan Tuhan Cikgu Ding. Dipandang Tuhan, hati kita, biarlah rupa kita tak berapa nak boleh pergi jauh pun. Macam saya ni tuan-tuan, orang tak segok. Kalau dengan Cikgu Ding, lebih Cikgu Ding jauh banding dengan saya ni. Tetapi oleh kerana kita dah tahu kita tak berapa segok, masih ada peluang untuk naik darjat kita, untuk tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Apa dia? Bersihkan hati, bersihkan batin. Ini yang dikatakan maksud tasawuf ni bersih, suci. Dan cucu YMK, cuba kita perhati baik-baik ya. Ada dalil dalam Al-Quran yang suruh kita bertasawuf. Berani saya katakan mewajibkan kita bertasawuf. Kena faham beza tu. Wajib tasawuf dengan wajib bertarekat itu lain. Itu bukan sama, lain. Sebab tu kena tengok banyak kali apa yang saya sebut, takut disilap faham nanti. Tasawuf wajib dalam konteks yang akan kita bahas. Tarekat tidak wajib. Tetapi itu bukan masa kita nak bahas. Maknanya ada ayat Al-Quran suruh mewajibkan kita bersih batin kita. Dalam erti kata lain, bertasawuf. Apa ayatnya cucu? YMK? Tak lain tak bukan. Kita baca dalam Sabbihisma Rabbikal A'la tu ya. Dalam terawih tu. Waktu witir tu. Apa disebut? Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berjayalah orang yang bersihkan jiwanya. Makna orang yang bersih jiwa ni Tuhan jamin berjaya. Dah nak bersih jiwa macam mana Cikgu Din? Kalau kita ni
tiap-tiap hari badan tak berapa nak bersih, kita mandi. Nak beri kulit molek, kita letaklah vitamin ke, minyak ikan ke, makan rumput rumpai laut ke, rumput lembu terpulang lah. Tetapi hati nak bersih macam mana? Wa dzakara rasma rabbih. Wa dzakara rasma rabbih. Iaitulah kamu menyebut Tuhan banyak-banyak zikir, Cikgu Din, ya. Fasalla, dan juga bersolat. Ni antara cara disebut dalam Al-Quran nak bersih batin, nak bersih jiwa, supaya dengannya Allah memandang kita. Maka atas dasar itulah sahabat-sahabat sekalian, kita dah bincang tadi. Asas kepada tasawuf ni rupanya satu perbahasan tentang bagaimana ya nak bersih batin, nak bersih sucikan hati, jiwa nak jadi jernih, nak jadi lurus, nak jadi ikhlas. Soal tubuh badan kalau nak bersih mudah. Masuk bilik mandi, mandilah 2, 3, 4 kali sehari. Sabunglah tubuh badan kita. Letaklah lotion. Beruhlah dengan beruh dawa, beruh sabuk tubuh badan biar bersih, jernih, molek, licin. Pakailah vitamin, sapu lotion, makan lagi minyak ikan, skop emulsion, makan macam-macam. Tetapi itu untuk luaran tubuh badan. Tetapi nak bersih batin, kata Allah kita baca tadi, wa dzakara rasma rabbih, hendaklah banyak kamu menyebut Tuhan, berzikir, sebut zikir-zikir kepada Tuhan. Fasalla, dan bersolat. Ni katanya para ulama tasawuf, dalilnya ada disebut dalam Al-Quran. Berjaya hati dengan cara berzikir banyak, dengan cara semayang dekat dengan Tuhan. Okey. Atas dasar ini kita kata wajib. Mana setiap orang bersihkan hati wajib, Cikgu Din. Bukan kata sunat, wajib bersih hati. Jadi definisi pertama dari seginya lughatan bahasa ialah ada ulama kata daripada celahan 2000 takrifan yang banyak tentang tasawuf dari segi bahasa itu, pertama dia kata ia bermaksud as-safa'u, bersih, suci, molek. Satu Cikgu Din, ni kita nak catat ni Cikgu Din. Kedua katanya juga tasawuf dari segi bahasa maksudnya juga ialah as-safu. Apa maksud as-safu tu? Saf dalam semayang, Kak Mazna. Saf dalam semayang. Yang kita semayang surah An-Nur tu. Imam kata istaqimu sufufakum. Luruskanlah, betulkanlah saf kamu tu. Saf dalam semayang itu katanya asal kalimah yang darinya lah tercetus kalimah tasawuf yang kita belajar bawah pokok hari ni. Tasawuf itu. Lalu apa kaitannya pula? Apa ni ayanda Cikgu Kasmang saya? Apa kaitan tasawuf dengan saf dalam semayang? Itu yang kita nak belajar tu. Kaitannya tasawuf dengan saf dalam semayang. Katakan kalimah tasawuf berasal daripada kalimah Arab as-safu yang membawa maksud saf dalam semayang. Apa kaitannya tasawuf dengan semayang? Ni nak menunjukkan kepada kita, Cikgu Din, orang tasawuf ni orang yang wajib semayang, kena semayang, banyak semayang. Tu isu sekarang ni banyak kita dengar. Bila kata masuk tasawuf tak payah semayang. Ini sesat. Kemudian katanya bila masuk tasawuf, semayang ni ada yang zahir, ada yang batin. Tuan-tuan, agama ni mudah. Kenapa kita main dengan terminologi, dengan term-term yang tujuannya kita nak ringankan agama supaya tak semayang? Ada jenis pula semayang zahir, semayang batin. Tugas kita adalah semayang, Cikgu Ding, puasa, zakat, buat haji. Dan belajar kalau jahil, jangan berbangga dengan keadaan jahil, membina pengaruh pula dalam keadaan jahil. Hanya bermain terminologi, perkataan-perkataan yang kita sendiri tak ada ilmu padanya. Sebab itu kalau kita belajar definisi saja, Cikgu Ding, cuba bayangkan belajar definisi baru ni, tak payah belajarlah sentuh dalam-dalam tu. Sebab dalam pun saya pun tak tahu. Cuma belajar definisi sahaja. Yang kita belajar ni apa dia? Rupanya tasawuf ni kata ulama bahasa berasal daripada kalimah as-safu
yakninya soft dalam semayang. Ia memberi maksud kepada kita bila tasawuf itu katanya berasal daripada kalimah soft dalam semayang. Semayang dengan ahli tasawuf pun dengan semayang, ibadat semayang itu sangat berkait rapat. Sangat berkait rapat. Atas dasar itulah kalau ada orang kata dia tok guru tasawuf tapi tak semayang, ini bukan tasawuf betul, Cikgu Ding. Bukan ni Cikgu Ding, jangan ambil jadi tok guru. Cikgu Ding ripuk ke Jabat Qadi Kuala Berang, ripuk. Contohnya. Ataupun kalau ada orang tasawuf, dia kata tasawuf, dia semayang seorang di rumah, tak campur dengan orang, tak semayang jemaah, tak pergi masjid. Ini bukan tasawuf. Kerana soft dalam semayang menggambarkan jamaah. Menggambarkan soft tu ada masjid. Menggambarkan semayang awal, kerana orang semayang masjid dalam soft, ya, semayangnya awal. Kalau ada orang katanya untuk guru tasawuf, semayangnya lambat sangat, Cikgu Din. Kalau semayang subuh tu sampai niat pun berubah, usalli fardu subhi gajahi lillahi ta'ala. Ini bukan tasawuf. Ini bukan tasawuf Kak Maznah. Betul Abang Haslin, terima kasih banyak. Saudara saya Mak Salmi, terima kasih Mi. Begitu juga Ina Azman, betul. Tasawuf dengan solat sangat berkait rapat, betul. Maka atas dasar itu, bila kita dah belajar kalimah kedua yang menjadi asas dari sudut perbahasan bahasa, ya, dari mana tasawuf itu diambil lafaznya tasawuf. Kita dah belajar dua dah, daripada 2000 takrifan tu. Pertama kita sebut apa tadi? As-safa'u, bersih, suci, murni, tulus, benar. Sebab memang tasawuf ni satu perbahasan tentang bagaimana nak menyucikan, membersihkan, meluruskan, ya, jiwa kita kepada Allah. Satu kita dah sebut tadi, Cikgu Din. Kedua kita sebut juga tadi apa dia? Katanya tasawuf ni berasal daripada kalimah saf dalam semayang. As-safu, maknanya semayang dengan tasawuf berkait rapat tu, betul. Maknanya kalau ada orang tasawuf dia semayang lambat, tak betul lah kot tasawuf dia tu. Memang jelas tak betul. Kalau ada orang tasawuf dia tak semayang langsung, macam mana tu? Ini lagi dah tak betul. Kalau ada orang tasawuf dia semayang seorang tu, dia tak semayang jemaah, lagilah tak betul. Kerana saf melambangkan jemaah, melambangkan juga masjid. Tengok, dengan belajar definisi saja sahabat-sahabat sekalian, selesai banyak benda. Ya, ajaran sesat menyeleweng di Malaysia, kita boleh tengok cirinya. Ini bukan tasawuf, ini bukan tasawuf. Sebab tu saya bertugas dahulu di bahagian penyelidikan. Saya cawangan akidah, ancaman agama. Banyak kita jumpa aliran-aliran tasawuf. Tasawuf itu benar, tapi diguna nama yang benar, dibawa penyelewengan oleh kumpulan-kumpulan yang berjenama tasawuf. Jenamanya itu betul, pembawakannya pula salah. Tetapi insya-Allah akan datang kita sebut contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Ada yang pernah beritahu saya, semayang ni tak perlu tu, kecuali umur 50 baru perlu semayang. Sebab Nabi Isra' Mi'raj 50. Dan semayang ni tak boleh lama. Sampai umur 63 kena berhenti semayang. Sebab Nabi wafat, Nabi tak semayang dah lepas pada tu. Bayangkan Kak Ruzi, bayangkan cikgu Ayanda, cikgu Kasman saya, bayangkan Abading saya dari Johor. Cuba bayang, ada juga ajaran seperti ini yang disandarkan kepada inilah tasawuf. Inilah tasawuf. Maknanya kita orang awam ni nak belajar satu benda, biarlah ada basic juga. Basic yang paling asas apa dia, Cikgu Ding? Akal kita waras. Kalau siapa Nabi semayang, tiba-tiba Tok Guru kata tak semayang, kita ikut Tok Guru lagi berbanding Nabi, ni akal sudah tidak waras. Sebab tu saya kata basic tak perlu faham bahasa Arab pun. Tak perlu tulis buku pun Cikgu Ding, tak perlu. Tetapi akal waras, akal waras. Baik. Ini definisi yang kedua, ya. Pertama kita dah sebut tadi as-safa'u, bersih, suci, elok, murni, lurus. Kerana memang maksud bertasawuf nak bersih dan sucikan batin kepada Allah.
Kedua, kita dah belajar juga tasawuf berasal daripada kalimah as-saffu, saf dalam semayang. Ia memberi faham kepada kita, kalau orang tu sebutnya ahli tasawuf, semayangnya banyak, semayangnya kuat, semayangnya jemaah, semayangnya dijaga, kerana berkait sangat kalimah as-saffu, saf dalam semayang, sehingga mencetuskan kalimah tasawuf, disiplin ilmu tentang tasawuf itu sendiri. Dua. Ada lagi 1998 Cikgu Ding, daripada 2000 takrifan. Tu baru dari sudut bahasa. Tetapi kita tak belajar semua sebab saya pun tak tahu. Saya tahu 2, 3, 4 saja. Kita nak sebut yang masyhur-masyhur, yang disebut dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi 2 kita dah bahas. Yang ketiga Cikgu Din, yang ketiga Kak Maznah saya, Abang Rashidi saya, iaitulah katanya juga tasawuf berasal daripada kalimah sufu. Ulang sekali lagi tu, sufu. Tolong ulang dalam bentuk belagu lah sikit tu. Tengah-tengah hari ni nak dengar belagu boleh. Katanya kalimah tasawuf itu juga berasal dari kalimah sufu. Okey, boleh gitu Cikgu Din ya? Boleh kita belagu gitu Cikgu Din ya? Boleh, baik. Sufu. Sa, waw bagi depan su. Fa bagi depan fu. Sufu. Apa maksud sufu? Apa maksud sufu? Sufu ialah sejenis pakaian Cikgu Din yang diperbuat daripada bulu binatang. Makna zaman dulu, kalau ada orang pakai baju, bajunya dibuat daripada kulit binatang berbulu, beruang ke, biri ke, kambing ke, ikut pandai lah Cikgu Din. Maka itu dipanggil sufu, pakaian daripada bulu. Pakaian daripada bulu. Cumanya, apa kaitan pakaian bulu dengan tasawuf? Itu yang kita nak bincang tu. Itu yang kita nak bincang tu, Mama, Abah di rumah. Lepas dah nanak nasi menyayu air ni, kita ambil masa sikit belajar tasawuf ni, ya. Sufu, pakaian daripada bulu. Apa kaitannya tu pakaian bulu dengan tasawuf pula dah? Orang tanya. Maka jawabnya, orang dulu yang jenis pakai pakaian bulu ni dari segi sejarah lah. Mereka ni adalah golongan yang tak suka sangat kebesaran Cikgu Ding. Dia tak suka sangat penampilan, perhatian. Dia tak suka sangat. Maknanya macam Datuk Rashidi ni tak ada lah sampai pakai tanjuk, pakai pending, selik kerih. Tak ada. Mereka hanya pakai ala qada. Pakai yang ala qada. Saya kalau sebut ala qada ni, Kak Qada, anak sulung Tuan Guru Datuk Arundin suka sokmo. Dia kata dia suka sokmo kalau adinda Datuk sebut ala qada. Maknanya penampilan sederhana sudahlah. Maknanya walaupun pakaian tu dibuat daripada bulu binatang berbulu, asal boleh tutup aurat boleh pakai. Kami nak macam tu. Ni golongan sufu memakai pakaian bulu. Okey, soal mereka pakai pakaian bulu tak apa Sally. Cuma nak katanya, mereka pakai pakaian bulu zaman dulu ni kerana apa? Jiwa mereka tidak cenderung pada dunia. Penampilan mereka tak apalah ala qada saja di mata manusia, tetapi hati mereka nak bersih, nak lurus, nak benar biar Tuhan pandang. So mereka ini terkenal dengan sifat zuhud. Apa maksud zuhud? Tak cenderung sangat pada dunia maya. Zuhud. Begitu juga mereka ni orang kata kuat pula semayang. Tak ada fikir dunia, fikir harta, dekat dengan Tuhan, zikir pun banyak. Maka atas asas itu, oleh kerana mereka bersifat sedemikian, maka dikatakan mereka ini golongan pakaian bulu, sufu Cikgu Ding. Lama-lama baru jadi tasawuf, orang yang memakai pakaian bulu. Tasawuf, sufu, tasawuf. Tu dia. Tu dia. Faham dah lah kita Cikgu Ding. 3 benda dah kita belajar hari ni. Tasawuf katanya berasal daripada as-safa'u, bersih, jernih, luruh. Kerana memang tasawuf tu nak suruh bersih hati. Betul. Tasawuf juga berasal daripada kalimah apa dia? As-safu, saf dalam semayang. Ini menunjukkan bahawa semayang tu dengan tasawuf sangat berkait rapat pun kita dah bahas dah.
Dan yang ketiga kita sebut tadi Cikgu Din, iaitulah tasawuf berasal daripada kalimah sufu, iaitulah pakaian diperbuat daripada bulu binatang. Kerana orang dulu yang zuhud, yang kuat ibadat, dia tak cara sangat ke dunia. Dia dah ikut sangat perkembangan Cikgu Din. Macam kita sekarang, jangan main. Telefon iPhone, kalau saya tanya jemaah kita ni, dah peringkat berapa dah iPhone sekarang? Barangkali Cikgu Din iPhone kita 23 dah iPhone 23 sekarang ni. Kita baru pakai iPhone 3. Jadi ada je nak kejar 20 lagi tu, jual tanah, jual sekian, keluar pitih tabung haji, nak beli biar up to date. Upgrade sama-sama. Kalau orang tasawuf dulu, dia tak kira sangat. Biarlah. Asal telefon ni boleh tekan cakap, letak, sudahlah. Ya. Ini nak katakan maksud tasawuf itu juga dikatakan berasal daripada sufu, pakaian diperbuat daripada bulu binatang, kerana melambangkan zuhud. Tetapi kata Allamatus Sya'rawi, ini satu alim besar dalam bidang tafsir, katanya soal pakaian diperbuat daripada bulu binatang ni sudah tidak valid dan relevan lagi dengan dunia sekarang. Maknanya kita tak boleh nak kata kalau orang pakai pakaian bulu Cikgu Din, ni ahli tasawuf agaknya. Daripada telaga agaknya sekapung dengan mak jalani kita ni, jai kita ni. Tak. Tengok orang pakai pakaian bulu, ni orang gaung agaknya, anak murid tayyik gaung agaknya. Bukan, tak boleh nak kata dah sekarang. Kerana tasawuf lebih menumpukan kepada perbahasan ilmu dan tujuan bertasawuf, yakni nak bersih jiwa. Mungkin kita pakai yang segak, tai, tercekik, tekak, tetapi hati kita bersih. Mungkin kita pakai lebay, pakai kopiah, pakai tanjak, pakai sokok, tetapi hati kita bengkok. Itu bimbang Cikgu Din. Itu yang bimbang Cikgu Din. Sebab itu Buya Hamka ada menyebut sahabat-sahabat sekalian. Buya Hamka ada menyebut sahabat-sahabat sekalian. Apa kata Buya Hamka? Kenapakah kita memakai songkok? Dengar tu Cikgu Din. Dengar Kak Masnah, Jai, begitu juga Mak Salmi, Sally, rakan-rakan mama saya, Haslin Hasan Abang Lin daripada Kota Tinggi. Begitu juga rakan-rakan yang banyak, Rashidi Arba'i, banyaklah kena sebut atas ni. Barangkali mereka ada ni ya, dengar dengan teliti, saling pula nota. Baik. Hamka tanya, kenapakah kita memakai songkok? Kenapa? Tak sempat kita jawab Cikgu Din. Tak sempat kita jawab Abang Haslin. Hamka sendiri menjawab dalam erti nak mengajar kita. Mengapakah kamu memakai songkok? Jawab Hamka juga, barangkali nak tutup kejahatan kamu kot. Dengar tu. Dengar tu Mahadi Ismail, dengar. Kenapa kamu pakai songkok? Tanya Hamka. Tak sempat kita jawab. Hamka juga jawab dalam ruang nak mengajar kita. Entah-entah kamu nak tutup keburukan kamu kot. Sebab tu pakai songkok. Bila pakai songkok nampak lebay, nampak lurus, nampak betul, nampak molek. Datuk Rashidi tu kata orang. Tapi hatinya, atas dasar itu kita dah sebut tadi. Tasawuf tidak semesti penampilan. Kena pakaian compang-camping. Sejak dia belajar tasawuf tutup, pelik sangat suami saya jadinya. Pelik macam mana Hajah. Dia tak nak dah naik kereta berjalan kaki tu. Molek-molek berhenti kerja, dia berhenti kerja kerajaan. Kemudian dia duduk masjid 24 jam tak keluar, iktikaf, zikir sebagainya. Itu pun dah makan minum macam mana jah tengah hari. McDonald delivery mari hantar tu di pintu pagar masjid, dia keluar makan, sambung pula iktikaf. Baju dia tu berkedut, zuhud sangat dia sejak bertasawuf ni. Dan selipannya pun lain sebelah Cikgu Din, merah sebelah, hitam sebelah. Ini bukan tasawuf. Ini bukan zuhud. Sebab tu saya katakan tadi, tasawuf ia lebih menumpukan kepada batin. Bagaimana jiwa yang benar lurus kepada Tuhan, tempat jatuh pandangan Allah pada insan. Itulah batin. Atas dasar itu Azharani saya, begitu juga saudara Zulkifli Abu Mansur saya, dan juga rakan-rakan lain yang masuk pada pagi ini, pada tengah hari ini, nak kata apa dia? Tasawuf ini adalah satu perbahasan tentang bagaimana nak bersihkan, nak luruskan, nak jernihkan
tuluskan batin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rupa paras kita yang sebenarnya ya, rupa paras kita yang sebenarnya bukan pada tubuh badan kita. Bukan. Tak, memang kalau tengok kita ni segok, hidung mancung bak seludang, pipi pauh dilayang, bibir delima merekoh, dagu sarang tempur, kening semut berbaris, matanya bintang timur, rambut ikan mayang, telang air, lehernya jenjang, telang air nampak terbayang air. Bukan sebab itu. Tetapi keelokan manusia, wajah sebenar bagi manusia dalam pengajian tasawuf mengajar kita ialah jiwa. Jiwa kita, Tuan Guru saya Awang Tanjak. Jiwa kita. Mana jiwa yang benar, dia membawa erti rupa paras kita yang benar di sisi Allah. Sebab itulah kata satu tokoh tasawuf yang besar, Asy-Syibli rahimahullah alaih. Apa kata Asy-Syibli? Rupa sebenar para insan ialah jiwanya. Ialah jiwanya. Jadi atas dasar itulah, saudara-saudara sekalian, Khalifah Faizal saya daripada geng Surah Putrajaya, terima kasih Jal. Nanti Jal kita konseling Jal ya, untuk semarakkan majlis ilmu rengang kita di bawah pokok ni Zal. Kita ada 2 kali sehari, sirah Nabi sekali, tasawuf sekali Zal. Nanti Zal tolonglah saya bawa ke rakan-rakan kita ni. Ya. Jadi atas dasar itu kita dah faham sekarang. Rupa sebenar manusia itu bukan rupa ini, bukan. Tetapi jiwanya, hatinya baik ke tidak, batinnya suci dekat dengan Tuhan ke tidak. Itu rupa sebenar kita. Dan disebut oleh Al-Quran tadi, cara nak bina jiwa, nak bersih jiwa supaya Tuhan tengok pandang kita ialah wa dzakara rasma rabbih, berzikir sebut Tuhan banyak-banyak, fa shalla dan bersolat semayang kita kepada Tuhan. Ini lambang kita ada ubudiyah, kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Kak Fikah saya, bila kita dah bahas 3 dah maksud kalimah tasawuf ini, saya ingat molek dah kalau kita berhenti di sini dah. Kita berhenti di sini kerana ni pengenalan siri pertama baru tentang tasawuf. Nanti kita akan sambung lagi. Apa yang kita bahas sekarang ialah dari sudut bahasa ataupun pengertian yang ringan dan asas tentang tasawuf itu. Yang mana kita buat kesimpulan dah tadi. Tasawuf ni tak lain tak bukan ialah bagaimana membersihkan batin, meluruskan jiwa, menjernihkan hati, kerana batin, jiwa dan hati kita ini adalah tempat Tuhan tengok. Kita ni Kak Masnah, tak kira siapalah, saya ke siapa-siapa sama je. Tak, kita mandi banyak 2-3-4 kali sehari, nak bersih badan, nak selesa hidup, supaya orang pun dekat dengan kita bersihnya. Ustaz Datuk Rashidi tu pakai minyak rambut Jamilah, agaknya sampai berkilat. Bersih sangat Ustaz Rashidi tu, bau bunga Tanjung je tubuhnya. Contohnya, nak kata apa tu? Nak katanya supaya orang suka kita, orang dekat dengan kita. Tetapi hati kita adalah tempat Tuhan pandang. Kenapa kita tak bersihkan? Kenapa kita tidak zikirkan? Kenapa kita tidak jadikan ikhlas, benar dan sebagainya? Sebab tu orang mandi kadang-kadang Cikgu Din tahu tak? Orang azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun bangun-bangun, pergi bilik mandi. Asyhadu an la ilaha illallah, dia pun sabung badan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun pakai shampoo, pakai bedak, keluar bilik mandi, pakai seluar terek, pakai baju, pakai kasut. Dia pergi jogging Cikgu Ding, lintas masjid, lintas surau. Dia tak semayang subuh, tapi dia jogging. Kenapa? Supaya sehat tubuhnya, keluar peluh dari tubuhnya, darahnya berjalan lancar, jangan kolesterol tersumbat jantungnya, buah pinggangnya biar molek, dimakannya vitamin, minyak ikan, minyak sekian macam-macam untuk elokkan tubuh badannya. Tetapi dia tak semayang Cikgu Ding. Bila dia tak semayang, apa berlaku? Sakit jiwanya, rosak batinnya,
dan lain-lain lagi. Nak menunjukkan apa dia? Sedangkan yang akan menghadap Tuhan adalah jiwanya, ruhnya. Atas dasar itu, tasawuf memberi satu gambaran kepada kita, mustahak bersih tubuh badan, mustahak. Tetapi kata Syekh Dahlan Al-Qudairi, ni satu tokoh tasawuf lah yang saya petik dalam syarah hikam. Apa disebut? Sebagaimana wajib kamu islah ataupun memperbaiki yang zahir, terlebih wajib lagi kamu islah yang batin, bersihkan batin kita. Baik itu ibu bapa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita selamat berkat hendaknya. Zulhelmi, terima kasih Mi di surau hijrah kata kemuning kita Mi ya. Terima kasih Mi. Begitu juga ayanda saya, cikgu Kasmang saya, ayanda saya Haslin Hasan, Kak Fikah begitu juga. Betul Kak Maznah, kita cepat habis hari ni. Sebabnya kuliah ni sebenarnya tak boleh mengajar lama-lama. Tak boleh lama-lama. Sebab kalau lama mengajar, jemaah mudah cedera paruh. Atau jatuh sakit, anxiety disorder, cemas bila Tok Guru mengajar lama. Jadi kita mengajar ringkas-ringkas saja. Sebagaimana Kak Maznah tahu, rakan-rakan tahu, saya masih lagi memegang rekod. Rekod apa dia? Penceramah paling pendek dalam dunia. Agaknya Cikgu Din ya. Kalau kuliah subuh tu pukul 7, 7.30 berhenti dah, setengah jam je. Kalau kuliah maghrib tu start maghrib, masuk isyak, orang bang isyak, saya berhenti dah, sambung-sambung dah tuan-tuan. Jadi bila kita mengajar ringkas-ringkas, sahabat-sahabat seronok, jemaah pun rasa gembira. Jadi nak istiqamah bangkali metod ataupun manhaj kita mengajar biar singkat tetapi ada manfaat, mudah-mudahan. Terima kasih pada rakan-rakan Kak Ruzi. Sebelum kita pulang ni ada soalan ke tidak? Ada soalan ke tidak? Kalau sebelum kita nak off ni, kita nak tawakuf kuliah di bawah pokok kita ni, ada tak soalan? Terima kasih Zulkifli. Terima kasih. Begitu juga Hakim. Terima kasih banyak Kim. Abang Rashidi, Kak Fikah pun terima kasih banyak. Rakan-rakan yang masuk pagi ni, mudah-mudahan selamat berkat. Jangan lupa pakat-pakat doa di kalangan jemaah kita ramai. Sahabat saya Suzi, terima kasih Ji, ada pagi ni Ji ya. Begitu juga cikgu saya ayanda Cikgu Kasman, terima kasih. Mudah-mudahan selamat berkat Cikgu Ding Gasi, Nora, terima kasih Nora. Begitu juga Ji, terima kasih Ji, Fauziah Yahya, Ina Azman, jazakallah khair, afwan laki wa iyaki. Khairun Nizam, terima kasih Zam, sama. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik raja. Adik raja saya, begitu juga adinda saya Dr. Siti. Dr. Siti yang bersama dengan kita petang ini. Ramai medical doctor ada, nurse ada, peguam ada, macam-macam ya. Tu kita belajar data tasawuf tadi. Siapa pun kita, itu status sementara atas dunia. Tetapi kita sebenar akan berstatus dengan status yang hakiki bila kita dibangkitkan selepas mati. Sebab itu kata Hamka, hidup hakiki bermula selepas nafas ini terhenti. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa malam sekarang ya, pukul 9 suku 9.15, kerana kami sekarang sedang menyiapkan beberapa penulisan berkaitan hukum dan fatwa rukhsah ibadat dalam kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 9 suku, insya-Allah kita sambung kuliah sirah kita Nabi di Madinah. Esok bawah pokok macam ni juga kita sambung kuliah tasawuf siri kedua. Kita gile-gile tasawuf sirah insya-Allah. Mudah-mudahan selamat. Nuwari Samsudin, hari-hari ke Ustaz live, hari-hari Nuwari boleh tengok page kita Ustaz Datuk Rashidi Jamil. Jangan lupa ikuti, kita sama-sama nak ambil berkat majlis ilmu. Hasan Irfai, terima kasih. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.